Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan tajuk bezakan isu yang dikaji oleh ahli antropologi dan ahli ekonomi tentang pembangunan. Sebelum meneruskan pembentangan nih, saya akan menerangkan apa itu antropologi. Antropologi ini dia adalah sains sosial yang dihaskan untuk kajian semua aspek fitrah manusia. Ini adalah istilah yang berasal dari Yunani yang terdiri dari kata anthropos yang bermaksud manusia atau manusia dan logo yang bermaksud pengetahuan atau sains. Antropologi ini dia mengkaji fenomena manusia. Jadi ia mengambil kira masyarakat asli dan masyarakat kuno dan juga yang ada sekarang. Ilmu ini mengambil kira evolusi spesies manusia, kepelbagaian etnik, kepelbagaian budaya, adat sosial, kepercayaan, proses transformasi, dan lain-lain. Kajian antropologi menunjukkan kepelbagaian budaya yang ada dan telah ada sepanjang sejarah, yang telah menyumbang untuk memupuk rasa hormat dan toleransi terhadap kepercayaan dan budaya yang berbeza. Sebagai sains sosial, antropologi ini terbuka untuk menyatukan pelbagai disiplin ilmu yang coba merenungkan dimensi biologi, sosial, dan budaya. Oleh itu, terdapat beberapa pecahan antropologi. Yang pertama, antropologi sosial. Antropologi sosial ini dia menganalisis tingkah laku manusia dalam masyarakat, organisasi sosial dan politik, hubungan sosial dan institusi sosial. Yang kedua pula, antropologi fisikal dan biologi. Antropologi fisikal atau biologi ini dia mengkaji aspek genetik dan biologi manusia dengan mengambil kira perspektif evolusi dan penyesuaian spesies terhadap alam sekitar. Akhir sekali pula, antropologi linguistik. Antropologi linguistik nih, dia memberi tumpuan kepada kajian dan pemahaman bahasa manusia sebagai sistem perwakilan simbolik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isu yang dikaji oleh ahli antropologi. Isu yang dikaji oleh ahli antropologi ialah kemiskinan bandar. Bandar nih, dia menjadi tumpuan penduduk luar bandar untuk merebut peluang ekonomi, penduduk, dan kehidupan lebih baik. Kepesatan bandar dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara, penghijrahan penduduk dari luar bandar ke bandar atau melintasi sempadan telah menarik minat ahli antropologi, sosiologi, dan ekonomi untuk mengkaji tentang bandar. Antara permasalahan yang hangat dijadikan fokus utama pengkaji ialah berkaitan dengan isu kemiskinan. Antara persoalan yang menjadi akar umbi kajian ialah siapa orang miskin tersebut, mengapa mereka miskin, apa yang boleh dilakukan untuk survive. Itu antara isu-isu yang menarik minat ahli antropologi untuk mengkaji kemiskinan bandar. Kedua pula ialah perubahan budaya. Perubahan budaya ini dia mendorong budaya untuk berubah kepada norma baru. Macam kita tahu, sejak 2 tahun ini kita mengalami perubahan wabak COVID-19, yaitu menyebabkan berlakunya perubahan budaya seperti amalan norma baru kehidupan dalam suasana wabak COVID-19 yang masih menular perlu dikukuhkan di kalangan masyarakat dan komunitas setempat. Antara amalan norma baru kehidupan dalam suasana wabak COVID-19 ialah SOP, peraturan penjarakan fizikal, amalan kesehatan, dan pemakaian pelitup muka. Hal ini karena ia perlu menjadi amalan di setiap masa tanpa kompromi. Sebab itu berlakunya perubahan budaya. Ekonomi berasal dari perkataan Yunani kuno, yaitu oikonomikos atau oikonomia,
Oikonomikos secara harfiah diterjemahkan kepada tugas mengurus rumah tangga. Ekonomi ini merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana manusia mengagikan sumber-sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak-kehendak manusia yang tidak terhad. Pecahan ekonomi terbahagi kepada dua, yaitu yang pertama ialah mikroekonomi dan kedua adalah makroekonomi. Mikroekonomi ini boleh didefinisikan sebagai kajian membuat keputusan oleh individu, syarikat ataupun juga isi rumah berkenaan dengan peruntukan sumber mereka seperti harga barangan, perkhidmatan, cukai dan sebagainya. Mikroekonomi cuba memahami apa faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu pilihan manusia dan apa impak pilihan ini terhadap pasaran umum dalam perihal harga, penawaran, dan permintaan barangan serta perkhidmatan. Sebagai contoh, mikroekonomi adalah menilai bagaimana sesebuah syarikat itu boleh memaksimalkan kapasiti pengeluarannya supaya ia mampu merendahkan harga dan bersaing dengan lebih baik dalam industrinya. Manakala makroekonomi pula adalah mengkaji tindak tanduk negara dan bagaimana polisi yang dibuat mampu memberi kesan kepada ekonomi secara keseluruhan. Ia proses menganalisa industri dan ekonomi secara menyeluruh, berbanding hanya mengkaji individu, syarikat ataupun isi rumah secara spesifik. Makroekonomi cuba menjawab persoalan seperti apa kadar inflasi yang sepatutnya, ataupun apa yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Pendekatan makroekonomi ini lebih mudah dikenal pasti dalam pemerintahan sesebuah kerajaan di dalam sesebuah negara. Mikroekonomi dan makroekonomi tidak wujud secara berasingan. Sebaliknya, ia saling melengkapi antara satu sama dan yang lain. Isu yang dikaji mempunyai pertumbuhan dan kemerosotan yang saling berkait di antara makroekonomi dan mikroekonomi. Pertama adalah inflasi dan keduanya adalah deflasi. Inflasi bermaksud kenaikan secara umum pada harga barangan. Bila inflasi berlaku, barangan yang dapat dibeli oleh setiap ringgit akan meningkat. Inflasi akan mengurangkan kuasa beli pengguna. 10 ringgit pada hari ini tidak dapat membeli barang yang sama seperti semalam. Walau bagaimanapun, inflasi tidak bermaksud semua barangan akan mengalami kenaikan harga. Terdapat juga penurunan harga pada beberapa jenis barangan. Malah ada juga harga barangan semasa menjadi lebih murah berbanding tahun yang sebelumnya. Terdapat contoh paling dekat yang berlaku dan telah direkodkan dalam Jabatan Perangkat Malaysia adalah kadar peratusan inflasi berlaku dalam 0.7% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 inflasi masih berlaku, akan tetapi pada kadar peratusan yang lebih rendah dari tahun 2019, yaitu pada negatif 1.2%. Tiga isu yang berlaku sewaktu inflasi pada tempo tahun berikut ialah: pertama, kadar pengangguran meningkat, ramai yang kehilangan kerja atau diberhentikan kerja. Kedua adalah gangguan rantai makanan. Gangguan rantai makanan ini lebih ketara impaknya pada komponen makanan ruji orang Malaysia. Dan yang ketiga adalah perubahan corak perbelanjaan isi rumah. Pola perbelanjaan penggunaan isi rumah juga mula berubah, di mana keutamaan perbelanjaan ini telah ditumpukan kepada barangan kesihatan dan seterusnya telah meningkatkan harga barangan kesihatan ekoran permintaan yang tinggi. Permintaan dan jualan barangan kesihatan melonjak tinggi dalam graf ekonomi. Barangan kesihatan ini sebagai contoh yang kita dapat ambil seperti cecair sanitasi, pelitup mulut dan hidung, sarung tangan dan sebagainya. Punca berlakunya inflasi pada tahun 2019 dan 2020 yang saya nyatakan ini adalah kerana kesan daripada pandemik COVID-19. Sebagai tambahan, catatan yang terbaru pada Oktober 2021, inflasi kian meningkat dan sekarang berada dalam catatan peratusan 2.9%. Manakala deflasi pula adalah penurunan pada tahap harga umum barangan dan perkhidmatan. Dengan kata lain, deflasi adalah inflasi negatif. Deflasi boleh diartikan sebagai masalah kemelesetan ekonomi yang berlaku di dalam sesebuah negara. Dalam ekonomi, deflasi merupakan penurunan harga umum barangan dan perkhidmatan yang berterusan di bawah inflasi sifar. Deflasi adalah lawan kepada inflasi. Jadi, apa berkaitan isu yang dikaji oleh ahli ekonomi ini dengan pembangunan? Jawapannya bergantung dengan corak dan perubahan ekonomi di Malaysia. Kerana ia merupakan isu dan persoalan yang sentiasa berada dalam proses bergerak sejajar dengan graf ekonomi Malaysia. Sebab yang kita tahu, sekiranya aliran ekonomi sehat, maka kehidupan rakyat sejagat juga pasti turut sehat. Yang menuju ke arah pembangunan, tidak kira dalam apa jua bahagian dan juga perkara. Akhir sekali ialah perbezaan isu yang dikaji oleh ahli antropologi dan ahli ekonomi tentang pembangunan. Bagi ahli antropologi pula, ia mengkaji tentang budaya, etnik, asal-usul kemasyarakatan, dan perkembangan tamadun masyarakat. Hal ini kerana ahli antropologi ni dia memang mempelajari ilmu umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk
bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. Jelas di sini perbezaan isu yang dikaji. Perbezaan yang pertama adalah penekanan dalam nilai barangan dan perkhidmatan. Seperti yang diterangkan sebelum ini, konsep inflasi mengawal bagaimana nilai barangan dan perkhidmatan itu berada pada tahapnya yang tertentu, mengikut kadar peratusan. Perbezaan kedua adalah pertumbuhan dan kemerosotan ekonomi. Di sebalik inflasi berlaku pada masa kini, terdapat juga pertumbuhan ekonomi baru tanpa kita sedari berpunca permintaan atau demand yang tinggi, yaitu dalam barangan dan perkhidmatan kesehatan. Seperti yang dapat diambil contoh adalah dalam skala kecil seperti pelitup hidung dan mulut, cecair sanitasi, barang pembasmi, dan sebagainya. Dan juga pada skala besar pula adalah ujian RTK COVID-19, suntikan vaksin terkawal, dan sebagainya. Ia merupakan sisi pertumbuhan ekonomi, manakala sisi di mana kemerosotan ekonomi pula dapat dilihat pada bagian pelancongan, seperti hotel, pusat peranginan, dan sebagainya. Dan perbezaan yang ketiga adalah merupakan perubahan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mampu mengembangkan kuasa beli pengguna dan keberdayaan hidup pengguna, yaitu rakyat, ke arah yang lebih baik. Ia merupakan tanggung jawab kebersamaan dalam konteks mikro dan makroekonomi. Seperti yang dapat diambil contoh, kerajaan mempunyai peruntukan 20 juta dan mempunyai dua pilihan sama ada untuk membina jalan raya bersepadu ataupun hospital. Sekiranya kerajaan memilih untuk membangunkan hospital, maka peruntukan 20 juta itu diletakkan pada pembangunan hospital dan bukannya pada jalan raya bersepadu. Ahli dan pakar ekonomi memanggilnya sebagai opportunity cost. Ia merupakan tindakan pihak kerajaan mengutamakan perkhidmatan kesehatan untuk rakyat yang bantu menuju pembangunan melalui perubahan perkembangan ekonomi. Kesimpulannya, menunjukkan terdapat perbezaan ketara isu kajian di antara antropologi dan ekonomi. Kesimpulan kedua adalah bidang dan isu yang dikaji oleh ahli antropologi dan ahli ekonomi itu berbeza. Akan tetapi, fokus mereka terletak pada kelompok yang sama, yaitu individu dan masyarakat yang bergelar rakyat. Seperti yang diterangkan sebelum ini, salah satu isu dikaji ahli antropologi adalah kemiskinan bandar dalam bidang antropologi bandar. Kewujudan kemiskinan bandar ini berlaku dan meningkat kerana bandar merupakan hub ataupun pusat bagi orang luar bandar untuk mencari rezeki. Dan mereka ini berpendirian untuk berhijrah ke bandar dan menetap di sana. Meskipun bandar mempunyai peluang kerjaya yang banyak, akan tetapi kos sara hidup di bandar juga lebih tinggi berbanding luar bandar. Seperti harga sewa tempat tinggal yang tinggi, kos sara hidup seperti barangan termasuk perkhidmatan juga tinggi. Manakala gaji yang ditawarkan di bandar berada dalam nilai yang rendah, ataupun yang kita panggil sebagai cukup-cukup makan untuk hidup. Ini menjerumus golongan ini hidup dalam kehidupan yang susah ataupun terhad di bandar yang mempunyai pelbagai kelebihan. Isu kemiskinan bandar dari ahli antropologi ini jelas ada kaitan dengan isu dikaji oleh ahli ekonomi. Akan tetapi, skop atau perspektif pada ahli ekonomi ini fokus kepada nilai, kos sara hidup dan kuasa beli pengguna yang berkaitan dengan mikroekonomi dan makroekonomi. Sedangkan ahli antropologi pula nampak ia sebagai salah satu budaya yang berlaku di kalangan masyarakat luar bandar sekarang, yang berhijrah ke bandar atas alasan atau faktor-faktor tertentu, dan akhirnya yang menyumbang kepada kitaran kemiskinan bandar. Terdapat perbezaan isu yang dikaji oleh ahli antropologi dan ahli ekonomi. Namun, isu yang dikaji ini merupakan salah satu langkah bagi memahami, merekod, dan mengenal pasti dalam mengatasi permasalahan atau perubahan sesuatu perkara di kelompok kecil ataupun yang besar. Dan kedua-dua bidang ini menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara.